Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ismail Zulkarnain, Setiausaha Abim dari Tampin. InsyaAllah pada setiap hari Jumaat bermula 3 petang hingga 3:10 kita akan mengadakan satu program bersama Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Bahrum, Ahli Parlimen Tampin, dalam satu slot bicara tokoh 10 minit. Bersama saya YB Datuk Dr. Hassan Bahrum, Ahli Parlimen Tampin, dan merupakan telah lama bergelumang dalam aktivisme ABIM. Dan selamat datang. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. So insyaAllah hari ini kita akan berkongsi, kita nak mendengar pandangan, dan saya sendiri ingin belajar tentang satu tajuk yang amat dekat dengan kita, memandangkan Raya Korban semakin mendekat, ya YB. Iaitu fik al-adhiyah, iaitu fik korban. Tuan-tuan dan puan asatizah di luar sana, sebagaimana yang kita tahu, fik itu bermaksud ilmu ataupun kefahaman. Al-adhiyah itu bermakna korban. Dan pada sesi perkongsian ini kita tidak berhasrat untuk bercerita panjang lebar tentang perkara yang biasa kita dengar. Namun pada hari ini kita nak dengar satu sudut pandang, ya, daripada YB Datuk Dr. Hassan ataupun Dr. Hassan tentang pandangan beliau terhadap fik korban. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menanyakan satu soalan dahulu kepada Dr. Hassan. Sebagaimana yang kita tahu, ulama menetapkan hukum bahawa sunat muakkadah lah tentang korban ini. Jadi pada pandangan Dr. Hassan, mengapakah ibadah korban ini dituntut? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasihlah kepada pihak ABIM kerana menjemput saya untuk membicarakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita lah seharian ini. Kebetulan tidak beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Aidiladha, iaitu hari raya kurban yang kita sambut setiap tahun. Jadi bagi saya tidak hendak membicarakan perkara yang telah basic kita tahu, di mana pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan sebagainya, ya. Mungkin itu semua kita dah faham, semua kita dah tahu, dan bagaimana tuntutan untuk kita mengerjakan atau amal soal pengorbanan ini ataupun penyembelihan binatang korban untuk diagihkan kepada masyarakat di sekeliling kita. Saya nak membicarakan soal kefahaman kita tentang soal pengorbanan ini, iaitu apabila hukum ataupun perintah, sama ada wajib ataupun sunat, yang dibicarakan oleh banyak ulama, maka makna itu sebagai satu pandangan bahawa ada suatu perintah ataupun satu hukum lah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak memberitahu, maknanya bila kita korban ini ada dua konsep yang saya nampak. Yang pertamanya ialah hubungan kita dengan Allah, bagaimana ketaatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada soal jawab. Ketaatan kita itu sungguh-sungguh dan tidak ada suatu pertikaian, hatta apabila berlaku di antara Ismail dan Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, itu maknanya tanpa ada persoalan apa-apa. Bila turun saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah soal itu. Itu yang pertama, maknanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah hubungan kita sama manusia. Ini apabila berlakunya soal penyembelihan, pengorbanan binatang-binatang ternakan yang dikhususkan untuk kita berkorban, maknanya ada hubungan kita dengan masyarakat, di mana daging-daging korban itu harus diagihkan, harus dibagikan kepada masyarakat di sekeliling kita yang tidak mengira latar belakang, tidak mengira kaya ataupun miskin, ya, untuk diagihkan. Sebab agihan daging korban ini tidak dikhususkan kepada asnaf sebagaimana yang ditentukan dalam soal agihan zakat, iaitu kepada 7 golongan. Tapi soal korban ini ialah ia tidak ditentukan begitu.
Tetapi sebaik-baiknya, semolek-moleknya, lebih baik kita agihkan kepada mereka yang tidak berkeupayaan untuk mendapat makanan-makanan yang berzat, makanan yang mempunyai protein, makanan yang mempunyai kebaikan untuk pertumbuhan, pemikiran, akal dan sebagainya. Jadi maknanya soal daging-daging korban tidak dikhususkan kepada orang-orang yang tertentu. Dia terbuka, diagihkan sama ada orang itu latar belakangnya kaya ke, miskin ke, duduk di bandar ke, duduk di kampung ke, tidak dikhususkan. Tapi maksudnya saya berkata begitu ialah dalam setiap ibadat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pastinya ada hubungan di antara Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan manusia. Dia tidak lari pada itu. Misalnya contoh, kalau dalam kita mengerjakan hari raya Aidilfitri, Aidilfitri itu ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hubungan kita dengan masyarakat apabila diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini diagihkan kepada masyarakat di sekeliling kita yang ditentukan kepada 8 asnaf. Maksudnya, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia itu, setiap amal ibadat yang dikhususkan oleh Allah SWT itu, walaupun amal ibadat khusus, tetapi ianya mesti melebar hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Baik, Allah juga dalam Al-Quran menyebut fasal li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Maka banyak nas dalil-dalil yang menganjurkan berkorban dan perbezaan ulama dalam kefarduan tersebut. Dan saya tertarik dengan isu dari sudut korban mengikut pada sisi masyarakat sosial, di mana kita boleh memberi kepada latar belakang yang pelbagai, kepada sasaran sama kaya ke, miskin ke, asnaf ke. Dan bila mana kita lihat tradisi kita di mana-mana masjid kampung, mereka akan menunjukkan kepada asnaf sahaja, fakir miskin. Apa pandangan doktor pula pada kali ini, sekiranya kita menganjurkan supaya jangan kita perluaskan sumbangan daging tersebut mungkin kepada M40? Saya dari segi aspek itu yang saya sebutkan awal-awal tadi, bahawa bila agihan daging korban ini tidak melihat kepada latar belakang. Jadi apabila kita berhadapan dengan suasana PKP, pandemik, COVID-19 ini, semua orang terkesan. Betul. Bukan hanya B40 tetapi M40 pun terkesan juga dengan suasana yang berlaku. Jadi oleh sebab itulah maknanya agihan daging kurban itu harus merata ataupun melebar, meluas kepada gulungan-gulungan yang seperti itu, maknanya bukan hanya gulungan B40 tetapi juga gulungan M40. Sebab semua akan terlibat. Semua akan terkesan dari segi aspek soal kesan ekonomi itu sendiri. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat akhir-akhir ini, semua barang naik dan sebagainya, maknanya kalau kita lihat daripada sudut itu, kalau kita hanya menjurus ke arah B40, dan memang itu suatu keutamaan bagi saya lah, bagi pandangan saya, tetapi tidak sewajarnya kita fokus kepada B40 saja, dan ia harus diperluaskan kepada M40 itu sendiri, sebab hukum agihan daging kurban itu tidak dikhususkan kepada maknanya kelompok atau penggulungan yang tertentu. Maknanya boleh mencakupi dalam pelbagai latar belakang. Dan soalan yang terakhir, doktor, sebagai ahli parlimen legislatif, bagaimanakah doktor menterjemahkan konsep yang kita bincangkan ini di Parlimen Tambih? Saya dapati bahawa mungkin sebelum-sebelum ini konsep korban itu yang dibuat oleh Parlimen, Parlimen korban beli daging atau beli lembu dan sebagainya, kemudian berlakunya majlis korban. Tetapi konsep saya, maknanya Parlimen pada pemikiran saya, maknanya kita juga akan melaksanakan itu program korban hari ini, dengan memilih individu-individu yang tidak pernah melaksanakan korban. Maka kita pilih dan kita namakan ianya
atas nama korban, dan kita akan agihkan juga kepada yang penama itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Maknanya kita memberi konsep bahawa ada juga memberi ruang kepada orang lain yang tidak pernah berkorban, tidak pernah melaksanakan ibadat korban ini, dia pun merasai, juga dia terlibat sama ya untuk berkorban. Jadi ini secara tidak langsung bukan hanya dia melaksanakan ibadat khususiah dia itu, tetapi juga dia boleh memberi apa yang dia korbankan itu kepada orang ramai. Maka secara otomatik kita mendidik masyarakat bahawa pengorbanan itu bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk kepada masyarakat di sekeliling kita. Sama ada konsep dia berkorban itu ataupun agihan daging yang di binatang yang disembelih itu sendiri. Itu konsep yang kita laksanakan lah. Jadi oleh sebab itulah saya merasai bahawa terdapatlah individu-individu. Kalau kita misalnya 3 ekor lembu, ada 21 orang yang dinamakan untuk menjadi pengorban kepada binatang-binatang itu, dan secara otomatik dia dapat beribadat, melaksanakan hukum yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, dan di samping ia dapat juga mengagihkan daging-daging korban itu kepada orang lain, bukan hanya untuk diri dia tetapi untuk orang-orang lain juga. Itu konsep yang kita laksanakan. Baik, tahniah, saya ucapkan tahniahlah kepada Dr. Hassan, satu program yang memberi peluang kepada fakir miskin untuk sama-sama berpeluang mengerjakan ibadah korban, dan pada masa sama masyarakat di sekeliling Tampin ni dilimpahi jugalah dengan daging korban yang bakal ditumbangkan nanti. Bertepatan dengan itu juga, ABIM Daerah Tampin akan menggerakkan satu program ikat diberi nama Infak Korban ABIM Tampin, dan kita telah menerima sumbangan daripada para penyumbang untuk mengorbankan seekor lembu, di mana proses yang sama, idea yang sama, konsep yang sama, kita akan memberi ruang kepada 7 penama untuk korban pada tahun ini. Bersama-sama kita meraihkan golongan ini. Kita orang kata ibadah tu kita bersama-sama. Ya, ibadah dapat dilaksanakan bersama, dan pahalanya pun dikongsi bersama. InsyaAllah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan insyaAllah pada minggu hadapan, pada waktu dan hari yang sama, kita akan bersua kembali bersama dengan Dr. Hassan Bahrom, Ahli Parlimen Tampin, dengan tajuk yang seterusnya, At-Ta'ayush As-Silmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.